Assalamualaikum guys, kembali lagi dalam channel Ujang Fixit. Terima kasih korang yang selalu support Ujang dengan menghantar iDevice korang untuk Ujang repair. Hari ni Ujang ada satu iPhone 12 Pro. Phone ni tak boleh on. Sebelum kita teruskan lebih lanjut, kepada yang belum subscribe dulu. Terima kasih. Okey, mula-mula sekali Ujang akan test guna power supply. Kita tengok adakah dia shorting atau low current atau power leak atau sebagainya. Okey, kita sambung dekat power supply. Bila kita tekan on, ampere meter tak bergerak langsung, dia stay dekat kosong macam wire putus. Pelik Okey, untuk pengetahuan korang, phone ni dah dihantar di dua buah kedai. Dah cuba repair tapi tak berjaya. So owner ni nak cuba nasib hantar kat kedai Ujang. Sekarang kita akan check dia punya charging voltage. Dapat 4.2 volt. 4.2 volt charging normal Tapi kenapa bila kita tekan on tak ada power langsung Okay, kita try tengok dia boleh masuk DFU mode tak, ataupun dia sekarang ni berada dekat DFU mode. Tak boleh Indikator ni menunjukkan dia tak convert ke DFU mode. So phone ni memang tak hidup langsung Sekarang kita akan keluarkan motherboard dia dulu sebelum kita check adakah board atas dia masih boleh hidup atau problem datang daripada board atas. Ok, untuk pengetahuan korang, model ni dia dual board dia RF board bahagian bawah dan CPU board bahagian atas Kena pisahkan board ni menggunakan kita punya heater. Ok, memang phone ni dah kena repair sebab stiker dia semua dah tak ada. Sekarang kita akan pisahkan dia dulu dan kita akan check sama ada board atas dia masih boleh hidup. Untuk model iPhone 12 ni, korang kena ada skill lah nak buka, nak pisahkan board ni sebab dia punya solder paste adalah medium solder paste. Dia akan perlukan heat yang berlebihan sebab bila korang guna heat yang berlebihan, dua-dua board jahanam. Dia kena ada skill sikit lah. Ok, sekarang kita dah berjaya pisahkan dan biarkan dia sejuk seketika. Sekarang kita akan test on board atas dia menggunakan power supply untuk pastikan sama ada board atas dia ni boleh hidup atau tak. Sebab kadang-kadang board yang bercantum ni dia tak boleh hidup, tapi bila kita pisahkan board atas dia boleh hidup. Kita akan try. Sama ampere meter dia stay dekat kosong macam tak ada power langsung masuk Heran tak ada power langsung Ok, tak apa. Sekarang kita akan check hard disk dia, sama ada hard disk dia ok ataupun bermasalah. Biasanya step repair tu macam tu lah. Mula-mula kita check VCC. Kalau VCC normal, kita akan check storage pula. Kalau storage normal, kita akan check CPU pula. Dia punya step repair tu macam tu. Kita tak boleh lompat-lompat. Kalau lompat-lompat jadi susah. Ini kita kena ikut turutan
untuk kenal pasti apa masalah dia. Okey, sekarang ni Ujang dapati dia punya hard disk dia normal. Sekarang kita kena check bahagian processor pula. Capacitor dia semua longgar, resistor dia pun dah longgar. So menunjukkan board ni sebenarnya dah overheat dah. Okay, kalau korang tengok, capacitor kecil-kecil ni dah longgar. Ni dia takkan longgar sendiri, melainkan someone cuba repair lah. Sebelum ni orang dah pernah repair, mungkin dah banyak kali try sampai dah overheat board ni. Okay, kalau korang perasan, tengok semua tertanggal. Yang hitam besar tu adalah prosesor dia. Yang kecil-kecil ni adalah jalur-jalur yang bersambung dekat prosesor. So kalau power tak masuk dekat prosesor ni, memang tak hidup lah prosesor tu. Tengok semua dah tertanggal. Sebab benda ni dia sepatutnya digam. Dia ada gam hitam yang cover capacitor, filter, resistor dekat sebelah-sebelah prosesor ni. Tapi sekarang ni gam ni dah tak ada dah. Kalau Ujang check, semua je dah longgar. So korang imagine kalau otak korang ada satu wayar putus, mesti korang jadi tak normal kan. Tapi ni bukan satu wayar putus, ni banyak wayar putus. So kalau banyak wayar putus, takkan lah boleh hidup lagi, mesti lah mati. Macam ni juga sistem kerja prosesor ni. Tengok, semua tertanggal. Patutlah tak boleh repair. Okay, kalau dah macam ni, aku pun tak ada mood dah nak repair. Kau tengok lah, semua dah longgar. Kalau aku pasang balik semua ni, dia tak akan tahan punya. Sebab nanti bila kita cantum board, dia akan boleh longgar balik dan sebagainya kan. Jadi aku pun macam mana nak buat ni kalau dah rosak macam ni. Sebab kalau kita solder balik pun dia tak akan tahan. Jadi aku fikir solution terbaik adalah dengan transfer chip lah. Okay, sekarang kita akan transfer chip dia ni pindah dekat board baru. Okay, ni prosesor dia. Dulu kita susah sikit nak dapat board tanpa prosesor ni, sebab semua benda kita kena import dari China. Jadi dia akan ambil masa panjang lah. 40 hari, 45 hari, ada yang sampai 60 hari baru spare part nak dapat. Sebab dekat supplier dekat Malaysia ni tak ada yang ada ready stock simpan ke apa kan. Tapi sekarang diorang dah start jual lah. Sejak orang Malaysia ni semua dah pro-pro, dah boleh transfer CPU semua, supplier pun dah berani nak keep stock benda-benda board tanpa CPU ni. Okay, sekarang kita akan cabut CPU dia dulu. Okay, dan kemudian kita akan cabut hard disk dia pula. Okay, 3 komponen yang perlu wajib ada dekat board lama ni untuk kita transfer dekat board baru ialah CPU, hard disk dan EEPROM IC. Ada 3 benda yang kita kena pindahkan supaya dia boleh dapat balik data dia yang asal. Okay, ni hard disk dia. Keluarkan dulu. EEPROM kita akan buat last kali. Okay, ni adalah board tanpa CPU yang dah ada jual kat supplier. Benda ni selalu tak ada stok. Asal tanya je tak ada stok. Asal tanya je tak ada stok. Tapi Alhamdulillah, bila diorang ada stok, Ujang akan borong simpan banyak-banyak sikit.
Sekarang ni kita akan test dulu board baru ni okey ke tak. Board ni tanpa processor tapi tanpa processor pun kita boleh test sama ada VDD main dia okey atau tak, power IC dia okey atau tak. So kita dapat 0.5 ampere, so menunjukkan mainboard baru ni dia okey dia working okey. 0.5 cantik. Sekarang kita nak kena bersihkan CPU ni dulu sebelum kita reball. CPU iPhone ni dia sangat sensitif dia tak macam CPU Android. CPU Android kita kasar-kasar boleh, tapi CPU iPhone tak boleh kasar, sangat senang nak damage. Okay, so benda ni kalau korang nak buat kena selalu praktis lah. Lembutkan tangan korang tu, tak boleh tonyo-tonyo CPU ni Kau tonyo-tonyo memang mendapat lah. Betul-betul antara kena dan tak kena, antara kena dan tak kena. Korang faham tak? Mata solder tu antara kena dan tak kena. Okay, lepas tu kita bersihkan pakai blower, guna tweezer. Kita tak boleh tonyo-tonyo CPU ni. Ada orang tonyo-tonyo. Tu memang hebat lah dia. Okay, kita tak hebat ni buat cara tak hebat. Okay, bersihkan pelan-pelan macam ni. Memang ambil masa yang panjang Jadi tak boleh buat apa. Kalau kita nak solve problem ni, memang kita kena layan je lah. Okay, so kita bersihkan. Make sure gam-gam hitam tu dah tak ada langsung dekat processor ni. Okay, sekarang kita akan bersihkan hard disk dia pula. Hard disk ni dia lasak sikit. Dia tak macam processor. So yang ni kalau kita tonyo-tonyo pun dia tak ada hal punya. Tapi ada cara juga. Okay, sekarang kita nak reball processor ni. Lepas dah bersih, kita akan reball. Bila kita reball ni, kita kena pastikan semua sama besar, punya kaki-kaki tu sama besar, dan berhati-hati Kalau boleh kita tak nak reball dia banyak kali, kita nak reball dia sekali saja. Sebelum korang nak pandai repair macam ni, memang korang kena praktis lah. Praktis. Kalau Jang selalu buat dekat board ID lock, ada banyak dijual di supplier, harga pun tak mahal. Praktis. Bila ada free time, praktis sampailah mahir. Bila dah mahir, barulah korang boleh buka job tu untuk customer. Sebab kita, kalau boleh, kita tak nak rosakkan barang siapa-siapa. Kita nak pastikan bila diorang hantar, kita akan repair, bagi cuba yang terbaik lah untuk selamatkan balik phone, data-data penting customer tu Okay, cantik So kita akan reball dia punya hard disk pula.
Okay, sekarang kita akan pindahkan EEPROM ni Kita akan pindahkan, kita akan reball dulu dan kita akan pasang dekat board yang baru tadi. EEPROM ni dia macam kunci lah. CPU tu macam padlock. Padlock kalau kita nak buka kita kena ada kunci. Macam tu lah konsep dia. Kunci tu adalah EEPROM. Padlock tu adalah CPU. So kalau korang ada CPU tapi EEPROM tak ada, CPU tu tak akan function sebab dia dah encrypt dia punya code. Dia sepasang macam ni. Mesti ada anak kunci dan padlock. Macam tu lah. Bagi korang faham kan. Okay, kita pasang dekat board baru. Board baru ni sebenarnya dia datang tak cantik macam ni. Tadi sebelum ni Ujang dah bersihkan CPU, dah cabut hard disk sebab kebanyakan board CNC ni dia datang siap hard disk Jadi hard disk yang tu kita tak nak pakai, kita akan cabut dan kita akan trim bahagian processor ni. So ni Ujang dah siap trim semua. Tinggal lagi nak pasang je. Okay, sekarang kita akan pasang dia punya CPU. Ada macam-macam cara Kalau kita nak guna flux boleh, kita nak guna rosin pun boleh. Kalau kita guna rosin macam ni, dia lebih kaki-kaki tu dia lebih senang. Dia lebih senang attach dekat board ni. Sebabnya kalau kita guna flux dia macam cecair, kita boleh overflux dan sebagainya. Kalau kita guna rosin dia akan rata. So kalau Ujang biasa guna rosin, kadang-kadang Ujang guna flux juga. Tengok mood lah. Okay, yang ni Ujang guna rosin. So kita akan align CPU ni betul-betul sebelum kita pasang. Okay, kalau kita tengok macam flux sudah terkeluar-keluar daripada bawah CPU tu, menunjukkan dah cukup lah tu. Sebab kita tak boleh goyangkan CPU ni Kalau kita goyangkan dia senang join Sekarang kita akan pasang hard disk pula. Line hard disk betul-betul. Okay, alhamdulillah. Biarkan dia sejuk seketika sebelum kita try. Kita try on board atas tanpa board bawah. Yes. Kita tengok dia boleh boot sampai habis tak. Alhamdulillah. Ok, dah boleh on. Tapi Ujang tak ada passcode dia. Kita berjaya transfer chip dia ni pergi dekat board baru. Ujang akan contact owner ni untuk minta passcode. So sementara tu kita akan joinkan board bawah dengan board atas. Baru kita boleh test semua, adakah semua benda function. Job ni tak susah tapi dia ambil masa. Bila ambil masa tu itu yang berat nak buat tu.
Ambil masa panjang kadang-kadang sampai sakit pinggang. Okay, biarkan bot ni bercantum. Sebelum tu kita kena line dia betul-betul supaya kaki-kaki balls yang kita reball tadi tu dia tak joining each other. Pastikan kita align betul-betul sebelum kita on heater kita. Okay, biarkan dia bercantum sendiri. Okay, bot ni dah sejuk. Saya tekan pasang. Sihkan dulu. Okay, kalau Ujang check pakai power supply, tak ada short, alhamdulillah. Saya tekan pasang dan try boom. Yeah. Dia tengok dia boleh boot sampai habis lah. Alhamdulillah. Okay, tadi owner dah bagi dia punya passcode, so kita boleh try. Okay, data dia semua berjaya diselamatkan. Okay, kamera dia function, selfie pun ok. Kita tengok dia punya Face ID. Face ID dia pun boleh buy. Cantik. Okay, alhamdulillah guys, kita punya job hari ni berjaya. Transfer CPU, hard disk dan EEPROM ke board yang baru. Okay, untuk menyelamatkan data dia ni cakap ada banyak kerja-kerja dalam phone ni. So ni adalah contoh CNC board yang ada jual di supplier. So semua model Ujang simpan. XR ada, 11 ada, 11 Pro ada. Ni semua buat standby. Kalau dapat job-job yang pelik-pelik macam ni, jadi kita tak payah pening, kita transfer je CPU dia. Dari segi ketahanan phone yang bila kita dah transfer CPU ke board lain, so far biasa Ujang akan bagi 3 bulan warranty. Benda ni so far lepas warranty pun customer cakap masih ok, alhamdulillah. Belum pernah lagi yang return sebelum ni, so alhamdulillah. Okay, terima kasih kerana menonton. Kalau korang nak repair phone dengan Ujang, boleh contact Ujang. Kalau yang daripada luar nak post phone kat Ujang pun boleh, tak ada masalah. Contact Ujang dulu, jawab berapa soalan. Kalau semua ok, baru korang post phone korang kat Ujang. Ok, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye.